berbalik semula tadi, peringkat umur tadi kan. So untuk 2 tahun kita kata cakar ayam. Kita kata cakar ayam lah. Dia cakar itu pun dah kira hasil untuk dia orang bila 4 tahun dah bermula dengan garisan. Dia dah mula bentuk lengkung, bentuk garisan berlapis-lapis. Dia dah boleh bila umur 4 tahun. Bila 6 tahun dia dah mula membentuk. Contohnya bentuk muka orang. Kalau anak perempuan biasanya dia suka lukis manusia. Itu anak perempuan. Kalau anak lelaki mungkin dia lebih geometrical, macam bentuk kereta ke apa kan. Tapi 6 tahun dia boleh bentuk. Anak lelaki lebih kepada figura-figura Transformers lah, Power Rangers lah. Ya. Kalau anak perempuan memang dia akan lukis orang yang sangat cantik macam tu lah, dengan mata. Dia dah mula dah, bentuk tu dah ada. Bila 8 tahun barulah biasanya dia dah mula dengan persekitaran. Maknanya dia dah boleh lukis haiwan, pokok dan sebagainya secara lebih detail lah. Bila dah umur 10 tahun, yang ni sebenarnya lagi kritikal sebab dia dah mula memikirkan kesempurnaan. Dia takut lukisan dia kena kritik. Dia dah mula dah tak berapa nak ni. So yang umur yang paling kita nak galakkan ni 2 hingga 8 tahun. Dia tak kira pasal perfectionist tau. Dia tak kira lukisan tu signifikan ke tak. Dia tahu yang dia masukkan tu adalah burung contohnya. Dia lukis je bentuk ayam ke apa, tapi signifikan untuk dia burung macam tu lah. Jadi idenya ialah kita nak menggalakkan anak menzahirkan apa idea yang ada dalam fikiran mereka itu saja. Betul. Okay, tadi Akak ada sebut tentang masalah yang kita ada sekarang ni lah dengan anak-anak ni yang bergantung pada gadget. Sebenarnya membantukan imajinasi anak-anak secara jangka masa panjang lah. Terbatas lah kita pada skrin je kan. Sedangkan kalau kita lihat secara tabiinya anak-anak ni memang boleh melukis sebab dia tak ada tertakluk pada apa-apa undang-undang lah ataupun tertakluk pada rules untuk dia melahirkan emosi dan menzahirkan apa punya idea-idea mereka tu lah. So sebenarnya dengan melukis ni boleh membantu anak-anak untuk lebih menstabilkan emosi dia, betul kan? Ya, betul. Kalau macam student akak dekat college community tu macam mana dengan melukis tu boleh membantu mereka tak? Apa projek-projek macam student ni sebelum dia dalam akak sebut secara general lah, maksudnya kita panggil lakaran untuk struktur. Untuk struktur maksudnya sebelum dia lukis mengikut skala, dia kena lakar dulu. Contohnya meja, kenalah lakar sikit meja tu nak buat bentuk macam mana, nak bentuk bulat ke, nak bentuk kaki dia 3 ke, dia kena lakar. Baru akan transfer dalam bentuk digital lah, maksudnya dalam perisian-perisian lah. Tapi asasnya mesti kena lakar dulu. Kalau tak boleh nak terus lukis tu ambil masa lah. Susah nak dibincangkan lah nanti. Kalau dah ada lakaran tu kita boleh adjust dulu kat situ. Lepas tu baru digitize lah benda tu. Okay, insyaAllah macam tu lah. Okay, kalau dari segi design lagi panjang lah dia punya cerita. Design ni dia akan develop kan. Okay, Akak rasa nak tunjuk contoh sikit. Boleh. Akak nak tunjuk sikit ni sebab tiba-tiba ada tajuk ni kan. Akak pun tak pernah sharing pasal melukis ni. Selalu asyik kita cakap tentang yang formal lah, maksudnya dalam lukisan seni bina dan sebagainya lah. Tapi ni tiba-tiba ada tajuk ni, akak pun carilah lukisan lama anak-anak ni. Nak share. Okay, nak tunjukkan beza anak lelaki dan anak perempuan. Yang ni anak akak lukis. Nampak tak? Nampak. Yang ni anak akak lukis masa umur dia 8 tahun. Sekarang dia dah 18 tahun. Ini yang lelaki ke perempuan tak? Okay. Ni tengok yang ni. Dia ada gambar dia dan 8 tahun. Yang ni 7 tahun. Yang mana lelaki, yang mana perempuan lukis? Saya rasa yang ni perempuan. Yang nombor 2 perempuan. Ya. Selain daripada karakter tu, yang akak nak highlight kat sini,
dia lukis bila sebut family, dia lukis semua ahli family dia. Tapi yang lelaki ni dia lukis dia je. Dia lukis dia dan ibu bapa sahaja. Time ni dah ada adik-adik dah? Dah, tapi adik lukis abang tak lukis adik. Okey. Dia nampak lah itu sedikit lah karakter yang boleh kita baca daripada lukisan anak-anak kita. So mungkin nanti macam ibu bapa kat luar sana, lakaran anak-anak tu boleh simpan, boleh tunjuk bila dia dah besar sikit. Okay? Macam Kak Surin simpan anak punya lukisan daripada 8 tahun, sekarang dah 18 tahun. Boleh jadi album. Yang ni simpan sebab dia pergi camp, Ikram Junior. So akak simpan. So yang buang pun banyak juga. So yang buang pun lagi banyak lah sebenarnya. So yang ni simpan sebab dia pergi camp tu, akak simpan. Okay, tapi sebenarnya melukis ni dia akak kata menggalakkan keyakinan tu, terutamanya di kalangan adik-beradik, kawan-kawan kan. Okey, jadi untuk ibu bapa, kita sharing hari ni untuk ibu bapa yang muda tu kan di luar sana, ada anak-anak yang sedang membesar 2 hingga 8 tahun. Okey, nak share lah ataupun kita bincang lah nanti kebaikan melukis bersama. Ibu bapa ni jarang ada dengan anak-anak kan, selalu anak-anak kat sekolah. Bila ada di rumah kadang-kadang banyak spend masa sendiri-sendiri, tapi untuk melukis ni kita cuba buat sama-sama. So apa kebaikan kalau kita melukis bersama-sama? Ada 2 kebaikan lah kalau kita ringkaskan. Yang pertama, kemahiran soft skill. Soft skill ni apa? Bakat, minat, kemahiran berfikir, kemahiran berinteraksi. Itu kemahiran soft skill. Kita panggil dia soft skill lah. Bakat tadi, kita boleh nampak bakat anak-anak kan. Kat situlah kita boleh cungkil anak kita ni minat dia melukis ke, minat dia kepada bidang seni, masa akak bidang seni ke, bidang engineering ke dan sebagainya lah. Tapi walaupun masa kecil ni kita tak berapa nampak, tapi kita boleh dorong minat tu. Okay. Lepas tu mungkin dengan berfikir, kita galakkan anak kita berfikir ni, dia nak lukis apa. Sebenarnya kalau kita dapat dapat trace minat anak-anak ni, dia akan jadi relax je. Kalau kita pergi kedai makan contohnya, anak-anak ni kalau kedai makan kadang bising kan, kita mesti selalu bawakan pen dan kertas dalam handbag. Tapi kena careful juga, kadang-kadang pergi conteng semua benda kan, kena remind. Akak pernah dapat ni tau, handbag akak ada tulis nama Umi I love you, ada lagi simpan handbag tu. Dia kreatif sangat. Dia ni kan dapat pen kan, dia lukis. Jadi yang tu kita kena didik lah supaya kena melukis dekat tempat-tempat yang sepatutnya lah. Jadi kalau kita tengok soft skill ni sebenarnya dia bukan sahaja dari segi kemahiran berfikir, tapi dari segi kemahiran mereka membuat keputusan juga kan. Sebab semakin meningkat usia anak-anak, semakin banyak keputusan kritikal yang mereka perlu buat. Tambah pula sekarang dekat dalam sekolah kita ada KBAT yang sangat memerlukan kemahiran kritis dan kreatif ni. Jadi dengan melukis ni lah boleh membantu anak-anak mengasah kemahiran soft skill. Baik Kak? Betul. Ini sangat menarik hari ini. Jadi saya harap semua yang menonton boleh menulis boleh tulis, catat, dan jangan lupa nanti dah habis kelas ni, kongsikan dalam wall masing-masing, kongsikan kepada rakan-rakan dalam sosial media masing-masing tentang apa yang kita belajar dalam kebaikan melukis pada anak-anak ni. Dia bukan sekadar melukis, tapi banyak lagi ilmu yang kita boleh develop daripada hanya melukis. Nampak melukis simple je, tapi bila kita kembangkan sangat menarik.